الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بخير. وبعد. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. Bab yang ketiga. Bab yang ke-33, gurau senda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Gurau senda di sini dalam bahasa Arab dipanggil muzah ataupun mizah. Boleh sebut dulu. Muzah pun boleh, mizah pun boleh. Jadi maksud muzah dan mizah ni inbisatu ma'al ghair min ghairi idza'in lah. Jadi kita membirakan seseorang tanpa kita menyakitkan hati orang tersebut. Itu baru dikira sebagai bergurau. Dia kalau lebih-lebih itu tidak kira bergurau. Dia panggil istihza dan sukhriyah dipanggil. Dalam bahasa Arab panggil istihza. Maksudnya penghinaan. Boleh menjatuhkan maruah seseorang. Jadi Nabi SAW melawak dengan para sahabat, bergurau dengan para sahabat Nabi SAW dalam keadaan tidak menjatuhkan kredibiliti dan juga kedudukan Rasulullah SAW. Kalau Nabi tidak pernah bergurau, maka orang tidak akan boleh masuk dengan Rasulullah SAW. Tidak mampu untuk mendekati Rasulullah. Jadi da'i itu, pendakwah, perlu mengambil sikap yang sedemikian. Kadang-kadang perlu bergurau dengan muridnya, kadang bergurau dengan orang yang dia kenal. Sebenarnya tujuan adalah untuk nak bagi dekat dan rapat dengan orang tersebut. Dan satu adab yang kena jaga bila kita bergurau, jangan disebabkan gurauan tersebut tidak menyebabkan kita kurang hormat kepada orang yang bergurau dengan kita. Jadi masalahnya kalau kata kita bergurau dengan seseorang, orang ni terus boleh dia buat macam kawan terus dia jatuhkan kedudukan hak guru ini sebagai kawan dengan dia. Kemudian dia melawak bila-bila masa dengan kasar. Ni yang tak kena. Rasulullah melawak dengan para sahabat, tapi tidak bermakna sahabat boleh pijak kepala Nabi SAW. Dan ini tidak berlaku. Sahabat Nabi SAW sangat menghormati Rasulullah SAW, walaupun kadang-kadang Rasulullah melawak dengan mereka. Orang Melayu, dia boleh melawak sekali, tengok lepas tu dia jumpa bila-bila masa dia rajin nak melawak. Kawan tu melawak sekali je, orang tu pula guru dia. Lepas tu dia jumpa, dia buat macam kawan dia. Dia boleh tepuk belakang, dia buat macam-macam. Kurang adab terus, hilang adab. Jadi kena reti juga cara nak masuk dengan orang tua-tua apa gitu. Baik. Sayyidina Anas ibn Malik hadis 180 berkata radhiyallahu taala anhu, berkata bahawa Rasulullah sallallahu alaihi bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadanya, ya dzal udhunain. Nabi sebut ya dzal udhunain. Maksud Nabi untuk melawak dengannya, wahai yang mempunyai dua telinga. Jadi ini cara Rasulullah lawak lah. Jadi wahai yang ada dua telinga. Siapa lagi ada dua telinga? Semua ada dua telinga. Tapi Nabi saja gelarkan dia dengan gelaran yang baik-baik, tidak ada masalah. Ni ulama sebut boleh gelar dengan gelaran yang baik. Insya-Allah orang tu tidak sakit hati kalau kita gelar. 181 Sayyidina Anas ibn Malik radhiyallahu taala anhu bercerita. Jadi kata Al-Imam Bajuri juga, gelaran ya dzal uzunain ini kepada Sayyidina Anas bin Malik oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini adalah gelaran terpuji. Maksudnya wahai yang mempunyai dua telinga yang mendengar dengan baik, dua telinga yang Allah misalnya dhabit, maksudnya yang mengambil perhatian terhadap apa yang disebut. Ini satu pujian daripada Nabi kepada Sayyidina Anas bin Malik. Sayyidina Anas bin Malik bercerita, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bergaul akrab dengan kami sehingga baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada adik saya yang masih kecil. Rasulullah walaupun dengan budak-budak kecil pun Nabi boleh melawak. Nabi boleh tegur dengan budak-budak.
Ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan dengan orang tua-tua aja, bukan dengan orang yang apa ni, sahabat Nabi yang berjuang sekali je, tidak. Dengan kanak-kanak pun Nabi tegur, dan budak-budak pun senang dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kata Sayyidina Anas bin Malik, Nabi pernah menegur adik saya yang kecil. Nabi kata, "Ya Aba Umair, ma fa'ala an-nughair?" Wahai Aba Umair, apa yang dilakukan oleh burung sekecil itu? Ma fa'ala an-nughair. Jadi nughair ni burung kecil. Bukan burung dia, burung kecil. Jadi Aba Umair ni adik Sayyidina Umar, adik Sayyidina Anas bin Malik. Jadi Nabi gelar dia dengan dia Aba Umair. Dalam hadis ni kata Al-Imam Ibn Hajar Al-Asqalani, perkataan ya Aba Umair ma fa'ala an-nughair ni dikeluarkan oleh Al-Imam Ibnul Qas. 80 faedah. Daripada perkataan ya Aba Umair ma fa'ala an-nughair. 80 faedah daripada hadis ni saja. Pendek. 80 faedah. Malah disebut oleh Imam Ibn Hajar, dia kata apa? Aku tambah lagi jadi 100 faedah. Ada 100 faedah keluar daripada perkataan ya Aba Umair ma fa'ala an-nughair. Salah satunya apa dia? Nabi menggelarkan budak ini dengan gelaran Aba Umair. Kataan Abu. Jadi digelar dengan gelaran yang besar. Maksudnya ada ulama sebut, yang ulama-ulama sebut, boleh kita letakkan pada kanak-kanak kecil dengan gelaran orang-orang besar. Jadi perkataan Abu ni dipanggil dalam bahasa Arab panggil kunyah. Kunyah. Ada perkataan Abu, ada Ummu kat depan. Maka digelar itu kunyah. Maka boleh letakkan kunyah. Saya letak kunyah anak saya Muhammad Abu Nur. Abu Nur saya panggil, apa ni namanya, Buah Abu Nur. Walaupun dia kecil, tak ada anak lagi pun, tapi macam mana Buah Abu Nur. Syekh Abdul Huda Yaqubi, guru saya, guru kami di Mesir, dia orang Syria. Antara pejuang hebat juga di bumi Syria. Kemudian dia datang dan dia ni muhaddis di Syria. Masih muda, mengajar di Masjid Al-Azhar Syarif. Ada buat daurah di Masjid Al-Azhar. Dan dia akan balik semulalah ke tempat dia. Datang sekejap-sekejap aja ke Mesir. Dia digelar Abul Huda Yaqubi. Abul Huda Muhammad Yaqubi. Ini memang hebat sungguh. Dia hebat hadis, hebat tasawufnya, hebat akidahnya, macam-macam, hebat. Umur dalam baru tak sampai 50. Tak sampai 50 lagi. Syekh Abul Huda Yaqubi, dia kata ayah dia yang menggelarkan dengan nama Abul Huda. Ayah dia, yakni Syekh Ibrahim Yaqubi. Sejak pada kecil lagi, beranak-beranak terus panggil Abul Huda. Moga-moga menjadi hidayah kepada orang lain, menjadi sebab hidayah kepada orang lain. Dan gelar Abul Huda tadi kerana mengambil manfaat dengan nama Sayyidina Abul Huda As-Sayyadi, seorang ulama besar yang sangat hebat pada zaman Khilafah Turki Uthmaniyah dulu. Jadi Al-Imam Muhammad Ibrahim Yaqubi ni juga wali besar juga pada zaman dahulu. Dia letakkan nama kepada Syekh Abul Huda Yaqubi dengan gelaran Abul Huda. Jadi kita kena panggil nama anak kita dengan gelaran yang besar-besar. Jangan bagi yang kecil-kecil. Ni panggil kecil-kecil, boboy. Boboy lagi, betul lagi. Kuci-kuci. Sampai berjanggut dah, nak menikah dah duk boboy lagi. Boboy buat apa tu? Boboy duduk di tu, duduk di Mesir. Jadi telefon kawan-kawan ni, malu nak telefon depan kawan-kawan. Paksa pergi cari tempat lain nak telefon. Hello ayah, boboy nak balik lah. Kalau kawan-kawan dengar tu dia, muka macam pecah rumah. Panggil boboy. Malu kat orang. Dah ayah daripada kecil panggil boboy tu. Boboy. Suruh panggil lah gitu tu. Tukarlah sikit. Sebab jadi manja teruk tu. Panggil abang. Abang tu mana? Abang sikit bagi nampak dia tu abang. Angah. Abang sikit lah. Kalau nak bagi gelaran lah. Saya nak bagi Muhammad je. Muhammad. Panggil Muhammad. Kecuali dia jadi abang nanti. Tak apalah. Panggil abang Muhammad. Atau panggil Abu Nur. Panggil lah. Dia bagi gelaran yang besar, yang bagi kawan tu rasa kata dia ni seperti mana orang lain juga. Tidak dianggap seperti kanak-kanak kecil yang lain. Lepas tu Nabi gelar terus, ya Aba Umair, wahai Aba Umair. Nampak gelaran tinggi ni, besar. Kataan Abu tu. Ni yang pertama yang boleh ambil daripada faedah Aba Umair. Faedah yang kedua daripada hadis ni, Aba Umair. Umair ni tasghir dalam bahasa Arab kepada Umar. Ain mim ra. Umur. Jadi seolah tasghirkan umurnya. Seolah Nabi mengetahui kata Aba Umair ni akan meninggal kecil. Dan kata Sayyidina Anas bin Malik memang adik dia berarti kecil.
Dia mati ketika kecil. Betul Ustaz, tak boleh buh nama Umair anak kita nanti. Saya nak buh nama anak saya Umair, boleh tak? Lagi mati kecil pula. Yang dah tasghirkan pula Ain Mimrah tadi. Tak ada masalah apa. Kita bukan Rasulullah, kita boleh tahu kita kawan ni meninggal ke tidak. Buh nama kadang ada nama sahabat gitu, Umair, boleh tak ada masalah. Ma fa'alan Nughair. Ma fa'alan Nughair maksudnya apa yang dilakukan oleh burung kecil macam tu. Dia jadi, kenapa Nabi tanya? Dalil Nabi mengambil perhatian. Nabi tahu kata Abu Umair ni dia suka main burung. Suka main burung, burung kecil. Main dengan burung tu. Jadi dia main-main satu hari burung tu mati. Sedih dia. Maka Nabi nak gembirakan hati dia, Nabi tanya, ya Abu Umair, ma fa'alan Nughair? Mana burung tadi? Burung tu pergi mana? Kenapa dengan burung tu? Dia nak menggembirakan hati budak tersebut. Yang saya nak Abu Umair. Di sini ulama kata boleh tak belah burung? Boleh, tak masalah. Ada orang belah burung mata-mata untuk mengambil warna burung tersebut. Ambil warna burung. Burung merak, nak tengok comel warnanya. Boleh pula. Ada orang belah burung kerana nak suara je yang sedap. Burung mabuk, burung apa pula, belah bunyi sedap tu, boleh dalam masalah. Habis tu Ustaz, kan tu dia kira menyeksa kan? Kita mengurung burung tersebut dalam sangkar. Larangan mengurung dalam sangkar ni kalau tidak diberi makan. Tahu lama. Sebaiknya dibebaskan, sebaiknya. Tapi kalau nak belah juga, kita nak pegang, nak bulan sangkar, syarat dia bagi makan elok. Boleh. Yang tak dibenarkan, kalau tidak diberi makan, biar gitu, dengar suara sedap, lepas tu tak bagi makan, memang mati. Lepas tu beli lain pula. Jenis ni yang akan disiksa oleh Allah Ta'ala. Ada seorang perempuan masuk neraka Allah Ta'ala bisa babi hirrah, disebabkan seekor buruk, seekor kucing. Seorang perempuan Bani Israel masuk neraka kerana kucing seekor. Kenapa? Kerana tidak dilepaskan kucing tadi. Dia belah kucing, dia tak bagi minum. Kalau kata dia lepas kucing tu, kokoklah kucing tu boleh makan. Ni makanan yang ada. Boleh makan rumput kan? Kalau lepak teruk lah. Boleh makan apa ni, Allah SWT, binatang-binatang kecil yang ada melata ni, dia boleh makan. Tapi dah tak lepas langsung, maka masuk neraka dia kerana burung, kerana kucing tersebut. Ini yang para masyayikh sebut apa? Kalaulah orang yang bukan Islam membaca hadis ni, seorang perempuan masuk neraka hanya kerana seekor kucing, maksudnya kerana kucing tu terbunuh, masuk neraka dia, maka sudah tentu orang akan nampak betapa rahmatnya Rasulullah SAW. Kalau dengan kucing pun rahmat, takkan dengan orang tak rahmat? Takkan dengan makhluk Allah Ta'ala yang lain tidak rahmat? Lebih aula lagi dengan manusia, lebih rahmat lagi. Kita nampak di Islam tu sangat rahmat kepada semua makhluk Allah Ta'ala, bukan pada manusia saja, tapi juga kepada binatang. Jadi ma fa'alan Nughair boleh belah dengan syarat belah elok-elok, bagi makan elok-elok, tak apa. Dan boleh tak kanak-kanak kita bagi dia binatang macam ni? Boleh, tak ada masalah. Boleh bagi binatang. Kita kata lagi takut lagi dia bunuh pula binatang tu. Tak semestinya budak kecil akan bunuh binatang. Tak mesti lah. Kadang-kadang dia lagi sayang pula pada orang tua, apa boleh jadi. Dia belah binatang tu dia sayang sungguh. Dalil budak ni sayang, dalil Abu Umair ini sayang kepada binatang ni, dia sedih bila kematian binatang tadi, maka dia pun sedih. Dia kata dia sayang sungguh dengan binatang tu. Jadi tak semestinya kanak-kanak mesti benci dengan binatang. Mesti lainlah kalau kita tengok, bagi Lego dulu. Bagi bentuk binatang tu, bagi yang panggil apa? Anak kucing, tengok dia nak buat apa. Lego lah anak kucing. Bagi anak kucing, dia kepak pada anak kucing. Dia tarik ekor anak kucing. Ni tak boleh. Kalau anak kucing dia buat gitu, ada kuku pun dia buat gitu. Sakat burung tu dia kepak kepala bila-bila. Dia jangan bagi. Sabar dulu. Jadi kalau bagi kucing, tengok dia main kucing elok. Dia tak kasar dengan kucing. Sedang mungkin bagi binatang ni pun dia akan baik dengan binatang tersebut. Bagi ular sawar lepas tu. Beli rimau kan, bagi seekor rimau. Baik. Ni abang. Tu baru beberapa faedah tu. Ada 3-4 faedah. Ada 80 lagi faedah yang kita tak boleh nak keluar daripada hadis ni. Banyak sungguh. Jadi kena cari kitab dia. Abang belakang tidur gerak. Tu, hak belakang dia. Belakang kamu. Bibit semayang. Tak tidur. Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Faham pun. Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu berkata, para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in bertanya, "Ya Rasulullah, innaka tuda'ibuna?" Faqala, "Na'am, ghaira anni la aqulu illa haqqan."
Jadi para sahabat tanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, apakah Tuhan suka bergurau dengan kami ini?" Rasul suka bergurau dengan kami. Ataupun soalan ini ditanya kerana heran. Rasul, kamu juga melawak dengan kami. Kamu ni Rasul. Kami ni kedudukan yang tinggi. Kami ni rasa tak layak nak melawak dengan Rasulullah SAW. Rasulullah bila nak melawak kami rasa tak layak. Nabi kata, "Naam, ya aku juga melawak dengan kamu. Kecuali aku ni kalau melawak aku tidak akan berbohong." Nabi kata. Nabi tak melawak dengan bohong. Kita kadang-kadang nak melawak dengan orang, tapi kita kadang-kadang guna juga lawak tu lawak yang bohong. Tak kena lah. Nak apa nak elok lawak-lawak begitu tu. Dia lawak boleh, tapi kalau boleh jangan berbohong. Kalau ada hikayat apa semua tu, boleh cari hikayat yang benar. Hikayat yang benar tapi lawak, orang tak apa. Hikayat Juha kan. Juha betul ke tak betul? Hidup ke tak hidup Juha ni? Khilaf ulama. Orang kata memang betul hidup. Ada khilaf lagi tu. Mak Juha ni pun. Al-Imam Ibn Hajar Asqalani kata hidup. Dia memang ada wujud sungguh. Ada ulama kata dia ni juga Abu Nawas atau Abu Nuwas dalam bahasa Arab. Juha ni dia pernah sekali dia duk keli dengan bini dia. Keli dengan bini. Lepas tu ada orang dengar dia jatuh tangga. Jatuh. Duduk. Kena tolak dengan bini dia. Bini dia, masya-Allah, ganas sungguh bini dia. Jatuh tangga terus, kena sepak dengan bini. Lepas tu esok pagi orang tanya kepada dia, "Semalam kami dengar ada bunyi teruk. Keli teruk. Kemudian dengar bunyi ada benda jatuh daripada tangga." Dia tak ada apa pun dia kata. "Baju aku jatuh. Baju je jatuh. Baju jatuh. Baju jatuh bunyi kuat macam tu. Dah aku duduk dalam baju tu," dia kata. Lawak dia. Dah duduk dalam baju tu, dia tak aku duduk dalam baju tu. Nak bak dia jatuh tapi dia bak baju dulu. Fadik semua. Juha ni dia memang cerita terkenal. Macam-macam cerita Juha ni. Kalau buka, saya ada buku Juha bahasa Arab. Selalu ambil modal. Duk ambil modal tengok. Saja tolong saya nak apa ni duk baca-baca tengok. Satu hari dia jumpa kawan dia Juha ni. Jumpa kawan dia tengok. Masalah, ingatkan mati dah. Dia kata jumpa baru jumpa kawan. Lepas tu terus dia kata, "Lah, ingatkan kamu mati semalam?" Dia kata, "Kenapa pula jadi gitu?" Dah malam tengok bini seronok pelik. Dia kata, "Sebab tengok malam tengok jumpa bini kamu seronok pelik." Dia kata, "Kan hang mati lah." Nak perli kat lagi tu lah. Abang atas bini dia memang tak suka kat dia lah. Macam-macam cerita. Baik. Jadi Nabi kalau bergurau, tapi Nabi tidak akan bohong ketika bergurau. Nabi tak akan bohong. Baik. Jadi Nabi suka juga sahabat bercerita. Nabi duduk dengan para sahabat bersembang-sembang. Melawak. Kemudian Nabi akan gelak hatta badat nawajizu, sampai nampak gigi geraham Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kadang-kadang begitu Nabi melawak. Ni kita baru pantang jadi baik sikit, nak serius banyak masa. Nak buat baik mana astagfirullah. Kalau melawak sikit astagfirullahalazim. Mai dengar ceramah ustaz ni buat lawak sikit astagfirullah, apa ni buat majlis lawak pula dalam masjid apa semua kali. Baca hadis Syama'il tengok. Baru tahu Rasulullah macam mana. Rasulullah bukan macam hang, kata. Kalau Rasulullah macam hang, orang tak masuk Islam habislah. Semua benda tu pun patut syukur. Tu kata kena main mengaji. Bila main mengaji nampak macam mana hidup Nabi SAW. Hidup Nabi tenang, hidup Nabi boleh masuk dengan semua orang. Tu baru da'i, baru pendakwah. Ni nak melawak sikit dengan dia pun tak boleh. Cerita sikit benda ni jadi serius. Jadi orang jadi putus. Orang panggil semangat untuk nak berdekatan dengan dia. Pernah dicerita oleh sahabat Nabi SAW, kami ini masuk Islam. Pada sahabat pakat sembang ramai. Tanya macam mana masuk Islam. Orang sahabat kata, "Saya masuk Islam ya Rasulullah. Mula-mula saya ni nak pergi sembah satu berhala dekat Kaabah. Elok Nabi sembah tengok-tengok. Ada musang seekor datang kencing kat kepala tokong tu. Dekat kepala berhala. Dia kencing kepala. Tokong tu berhala tu kalau kata jenis senyum sampai habis. Walaupun dikencing oleh musang tadi. Musang tu angkat kaki kencing. Dia apa? Senyum. Dia kata takkan Tuhan tak boleh nak jentik sikit. Masa dia terangkat tu, jentik telong tu. Tak jentik apa? Duk gitu. Kalau duk pegang perut tu. Seronok gitu. Dia kata ni Tuhan kan datang apa ni? Terus puting jalan cari Nabi SAW masuk Islam. Nabi gelak pada ketika tu. Hatta badat nawajizu. Dia kata, "Kamu masuk Islam sebab tu ya." Sebab tu je kamu masuk Islam. Jadi para sahabat ramai-ramai pada itu cerita balik hak zaman jahiliah dulu depa macam mana. Cerita semula apa yang berlaku pada zaman jahiliah dulu. Ni kehidupan pada zaman Nabi SAW. Itu tak ada masalah. Nak melawak-lawak ni tak ada masalah. Dan Anas bin Malik mengkhabarkan
anna rajulan istahmala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala inni hamiluka ala waladi naqatin. Ada seorang lelaki minta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar diberikan kepadanya binatang tunggangan. Rasulullah kata kat dia, baik, saya akan bagi kepada kamu anak unta. Maka lelaki ni jawab, ya Rasulullah, ma asna'u bi waladin naqah. Aku nak naik atas dia. Kamu bagi anak unta, nak naik macam mana? Maka Nabi jawab balik, wa hal talidul ibil illa nuq. Nah, anak unta besar macam mana pun unta tadi, dia mesti anak pada seekor unta yang lain, betul tak? Jadi Nabi kata, aku bagi unta besar pun, hatu pun anak unta kepada unta yang dulu ni. Aku habaq bukan nak bagi anak unta kecil. Aku kata nak bagi anak unta. Jadi semua unta yang besar-besar tu pun dia mesti ada mak. Jadi dia adalah anak kepada mak-mak yang dulu. Ini Nabi melawak dengan dia. Nabi tipu tak? Nabi tak tipu. Betul tak? Ini kata macam ni Nabi SAW. Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu berkata, ada rajulan min ahli al-badiyah, seorang lelaki daripada penduduk pedalaman, kana ismuhu Zahira, namanya Zahir. Wa kana yuhdi ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam hadiyatan min al-badiyah. Dia kalau datang daripada kampung, dia akan bawa hadiah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Khas bawa untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa yujahhizuhu an-nabi sallallahu alaihi wasallam idza arada an yakhruja. Dan Nabi pula akan bersediakan barang pula. Nabi balas balik barang kepada dia. Kalau dia nak balik kampung, dia datang ke Madinah mata untuk berniaga. Dia bawa barang-barang kampung datang ke Madinah. Masa sama dia akan bungkus siap dah hadiah untuk Nabi SAW, barangan kampung. Nabi akan balut pula barangan daripada Madinah. Lain dibalas semula bagi kepada Sayyidina Zahir. Nah. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, inna Zahiran badiyatuna wa nahnu hadiruh. Sungguhnya Zahir ini adalah pembekal barang pendalaman kepada kami, dan kami adalah pembekal barang Madinah ini kepada beliau untuk balik ke kampung. Ini Nabi sebut dalam hadis. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yuhibbuhu. Nabi SAW sangat mencintai Sayyidina Zahir. Wa kana rajulan damima. Dia orang yang tidak handsome. Sayyidina Zahir ni tidak comel orangnya. Kulitnya hitam. Tidak cantik macam orang yang lain. Jadi dia ni orang biasa. Gitu. Fa'atahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa huwa yabi'u mata'ahu fahtadanahu min qalfihi wa huwa la yubsiruhu. Tu hari tengah dia duduk berniaga, beli barang dekat suk di Madinah, dekat pasar di Madinah. Nabi datang slow-slow. Slow mai belakang Nabi, mai belakang dia, Nabi peluk dia. Dia peluk daripada belakang. Nampak Nabi melawak dengan sahabat. Kita kalau tengah duk pergi beli jual barang dekat dengan apa ni pasar Ramadan. Tiba-tiba Khalid Nurdin Khalid Nurdin, Khalid Ibrahim Menteri Besar selama Khalid Ibrahim, Khalid Nurdin apa kan? Khalid Ibrahim main peluk belakang. Peluk belakang, lepas tu melawak dengan kita tu dia rapat gila. Dia tak faham kau lain pula. Apa peluk belakang dia lelaki dengan lelaki ni, astagfirullahalazim. Bukan gitu masa nak abang atas ni orang besar main peluk kita daripada belakang. Mai pula main melawak kita dengan cara begitu. Boleh tak melawak begitu? Boleh. Kita ni lah zaman lah ni jenis banyak sangat otak kuning. Rosak otak kita ni. Jadi main peluk-peluk belakang tadi melawak. Kita sebut. Nabi kata apa kat dia? Nabi kata, faqala man hadha arsilni. Jadi bila mana Nabi SAW memeluk Sayyidina Zahir, ni orang yang dipeluk oleh Nabi, ni orang yang selamat dunia akhirat. Ni dalil Nabi sangat cintakan dia. Tak semua sahabat Nabi buat gitu. Tak semua sahabat Nabi datang peluk, melawak-melawak. Sahabat-sahabat dengan keadaan masing-masing. Sayyidina Abu Bakar Siddiq, Nabi tidak melawak begitu. Karena kedudukan dia yang lain daripada Sayyidina Zahir. Dia tak semua sama. Maka dia Nabi datang peluk belakang, melawak. Dia tak nampak. Kemudian dia pun, lepaslah dia ni peluk depan orang ni. Arsil ni. Saya terjemah bahasa kita bagi faham. Lepas-lepas dia tak apa, peluk depan orang. Kemudian, faltafata. Dia pun balik tengok belakang. Tengok Rasulullah. Hak peluk itu Rasulullah. Fa'arafa an-nabiy sallallahu alaihi wasallam faja'ala la ya'lu. Pada tahu Rasulullah, dia biar terus. Peluklah lama-lama pun tak apa. Rasulullah punya pasal. Peluk lama pun tak apa. Kemudian Nabi kata apa? Yani ya la ya'lu ma alsaqa dhahrahu bi sadri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang penting belakang dia akan berlaga dengan dada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akan berlaga dengan dada Nabi. Ini satu nikmat yang sangat mulia bagi dia. Bukan bagi dia aja, kalau kita masya-Allah tabarakallah. Nikmat besar ni bapak semua.
Hina arafah, bila mana dia tahu kata Nabi yang peluk. Faja'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul, kemudian Nabi SAW pun berkata, Nabi peluk dia, kemudian Nabi pun sebut, man yashtari hadzal 'abd, siapa nak beli ni, siapa nak beli, mai beli ni, 2 kilo sekilo 2 ringgit, sekilo lebih kurang gitulah. Nabi melawak, ni siapa nak beli ni, dia jual barang, Nabi jual dia. Ada Nabi melawak, sampai panggil kata Nabi beli melawak. Peluk, siapa nak beli ni, murah, mai jual. Mai siapa nak beli? Kemudian dia kata apa? Faqala ar-rajul, kata Sayyidina Zahir, dia kata, ya Rasulullah, idzan wallahi tajiduni kasida. Rasulullah, kalau begitu ya Rasulullah, nah, Tuhan akan mendapati saya ini tidak akan laku. Dia kata, saya ini murah, tak handsome, siapa nak beli saya? Dia kata gitu. Jadi bila Nabi kata siapa nak beli, man yashtari hadzal 'abd, siapa nak beli hamba ni? Hamba apa ni? Ni hamba Allah Ta'ala lah. Bukan dimasukkan dengan tadi hamba apa? Hamba yang ni memang Nabi nak lawak, nak kata ni hamba. Sebab tengok rupa parah dia sebagainya. Maka Nabi, dia pun kata balik, ya Rasulullah, idzan tajiduni kasida, kamu akan dapati kamu tidak akan laku ya Rasulullah. Aku pun tak laku kalau orang nak beli. Kamu jual mahal pun tak beli. Maka kata Nabi SAW, lakin indallah lasta bikasidin ya Zahir, wahai Zahir, kamu tidak murah di sisi Allah Ta'ala. Nampak? Perkataan Rasulullah ni adalah perkataan yang sangat besar dalam sejarah umat. Maksudnya orang ni bukan dinilai dengan rupa paras, untuk nak tengok dia ni kaya di sisi Allah Ta'ala ataupun tidak. Bila Nabi kata siapa nak beli hamba ini, dalil kata hamba tu bukannya hamba di sisi makhluk, hamba di sisi Allah Ta'ala. Kerana Quran Allah Ta'ala sebut ada orang yang dibeli oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, hambanya. Mereka ini dibeli oleh Allah. Bila dibeli oleh Allah, di mana tempat yang akan diletakkan belian Allah Ta'ala? Tentu akan diletak dalam syurga Allah Ta'ala. Dari secara tidak zahirnya, hadis ini menunjukkan secara zahir ini ahli syurga Allah Ta'ala. Nah, kemudian bila dia kata, ya Rasulullah, kamu akan dapati aku tidak laku, siapa tak akan beli aku? Kalau Nabi nak bagi tahu balik, wahai Zahir, orang tidak beli kamu, Allah yang beli kamu. Kamu mahal di sisi Allah. Ini nak tunjuk kepada makhluk, nak tunjuk kepada umat bahawa kita kena rasa diri kita ni mahal. Kita ni mahal di sisi Allah Ta'ala. Nah, tapi nak tengok kamu mahal tidak di sisi Allah, sejauh mana kamu dengan Rasulullah SAW. Jauh kamu dengan Rasulullah, murah kamu. Dekat kamu dengan Rasulullah, mahal kamu di sisi Allah Ta'ala. Ini mi'yar untuk kita nak tentukan sama ada kita ni mahal di sisi Allah ataupun murah di sisi Allah Ta'ala. Nah, ini Sayyidina Zahir. Moga-moga kita dapat bertemu dengan Sayyidina Zahir insya-Allah pada hari akhirat kelak, dan dipeluk oleh beliau seperti mana beliau dipeluk oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Hasan Al-Basri radhiyallahu taala anhu mengkhabarkan, atat ajuzun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqalat, seorang perempuan tua datang bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, ud'u Allah an yudkhilani al-jannata. Rasulullah, masukkan aku dalam syurga ya Rasulullah. Doakan aku moga aku masuk dalam syurga. Faqala ya umma fulan, wahai ibu, innal jannata la yadkhuluha ajuzun. Syurga orang perempuan tua tak boleh masuk. Nabi kata gitu. Dalam syurga tak ada orang perempuan tua. Teriak perempuan ni, fawallat tabki. Tak ada Nabi nak jawab habis, dia lari dah. Orang perempuan ni cepat berasa. Sedih dia. Nabi kata tak ada orang tua dalam syurga. Pusing-pusing lari tu, balik rumah. Nabi kata tak habis cakap lagi pun lari dah. Faqala, maka Nabi kata kepada para sahabat, akhbiruha annaha la tadkhuluha wa hiya ajuzun. Beritahu kepada dia tidak akan masuk syurga dalam keadaan tua begitu. Nah, kalau masuk syurga dia akan ditukar oleh Allah Taala jadi muda balik. Jadi tua macam tak masuk lah. Masuk dengan rekod tua umur 60, mati-mati umur 60. Jadi orang hak mati umur 30 untung lah. Nanti masuk umur 30. Tak, kamu mati umur 60, 80, 100 sekalipun, maka kamu akan masuk dalam umur kamu 20-an. Umur 20-an. Orang lelaki umurnya 30. 30 ni kira separa pemuda. Nah, tak umur 40, umur 30. Umur Nabi Allah Isa alaihi salam diangkat oleh Allah Ta'ala ke langit pada umur 30. Umur orang ahli syurga 30. Tingginya tinggi Nabi Adam alaihi salam, 60 hasta. Disebut oleh ulama dalam kitab kita. 60 hasta akan masuk syurga nanti. Tinggi kita 60 hasta 36 meter. Ahli syurga semua tinggi-tingginya 36 meter. Dan ahli syurga perempuan juga tingginya lebih kurang yang sama. Lebih kurang dalam 20 meter lebih tingginya. Dan umurnya 20-an. Dan segak-segak semuanya. Masya Allah. Segak.
Dan sebut dalam Quran, Inna Allah Ta'ala yaqul inna ansha'nahunna insya'a faja'alnahunna abkara urban atraba. Dalam Quran Allah kata apa? Sungguhnya kami telah ciptakan isteri-isteri pada mereka dengan ciptaan yang istimewa, serta kami jadikan pada mereka ini sentiasa dara. Faja'alnahunna abkara. Sentiasa dara ni maksudnya kalau bersetubuh dalam syurga akan kembali dara balik. Dia tidak akan, darah dia tu akan kembali semula. Setubuh lagi, darah balik. Setubuh lagi, darah balik. Itu begitu keadaan dalam syurga Allah Ta'ala. Dan kemudian urban atraba, yang tetap mencintai jodohnya serta yang sebaya umurnya. Jadi mereka ni umurnya sebaya, maksud dekat-dekat umurnya. Tapi kalau dalam terjemahan yang lain ganas sikit lah. Ini terjemahan baik ni, yang tetap mencintai jodohnya serta sebaya umurnya. Kalau maksudnya urban atraba, maksudnya apa dia? Dalam bahasa Arab disebut dalam kitab. Sama sebut lah, yang mana buah-buah dada mereka ini montok. Nampak muda tu, bukan lekeh lah. Ni ahli syurga. Gelak amboi. Sebut yang tu gelak. Tapi betul tu ahli syurga. Syurga nanti masuk begitu keadaannya. Semuanya seronok, tidak ada yang tidak seronok. Baik. Ini Nabi melawak lah. Nabi melawak. Jadi orang tua tak apa. Lepas ni kau jumpa ustaz tanya, ustaz doa saya masuk syurga ustaz. Orang tua tak masuk syurga. Jangan lari lah. Tahu hadis dah. Apa? Maksudnya akan masuk syurga nanti orang yang muda-muda. Boleh. Kemudian Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ni antara lawak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kata dalam kitab ni ada benda-benda lain yang dicerita. InsyaAllah ta'ala. Baik, tak ada. Tengok di sini disebut apa ini? Saya minta maaf. Yang disebut di sini, yang dimaksudkan yang urban atraba ni, yang umurnya mereka ni sama umur sebaya di antara mereka ni, dikatakan umur mereka adalah 30-an. 30, 33 gitu. Dan ini disebut wa dzalika afdalu asnanin nisa. Ini umur wanita yang paling afdal sekali, umur 30 ni. So dia matang. Dia segak dia lain lah waktu tu. Waktu umur 20 ni, umur 19, nampak budak-budak ni. Tak apa nak matang elok. Dan main umur 25, 26 ni, ada lain dah. Dressing dia lain sikit. Umur 30, dia lain. Waktu ketika sebut. Nampak segak elok waktu tu. Boleh. Tengok pula, lagi cari pula umur 30. Tengok siapa umur 30 ni. Baik. Baik. Ni. Habis. Masuk hadis yang bab yang ke-34. Ada buku 7. Syair yang didendangkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita baca satu hadis. Dalam satu riwayat daripada Shuraih Al-Kufi radhiyallahu taala anhu berkata, Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha ditanya, "Hal kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatamatsalu bi syai'in min asy-syi'ri?" Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah tak mendeklamasikan syair? Di sana Aisyah radhiyallahu anha menjawab, "Kana yatamassalu bi syi'ri ibn Rawahah wa yatamassalu bi qawlihi wa ya'tika bil akhbari man lam tuzawwidi." Jadi Rasulullah pernah mendeklamasikan syair Sayyidina Ibnu Rawahah. Sayyidina Ibnu Rawahah ni adalah salah seorang di kalangan penyair Nabi SAW, yang mana dengan syair-syair mereka ni mempertahankan Islam. Yang bahasa mereka kadang-kadang lebih bahaya daripada mata-mata pedang lagi. Jadi maksudnya Nabi menggunakan Laila pun tak apa. Dengan tengok dinding rumah pun boleh lah. Aku mencium dinding rumah Laila seumpama aku mencium orang yang dalam rumah tersebut. Aku melihat bumbung rumah Laila, maka seumpama aku melihat apa yang ada di bawah bumbung rumah Laila tadi. Ada orang panggil apa ni, bahasa romantik ni. Dia nak tak tengok Laila pun tak apa, kasut pun jadi dah. Tengok kasut Laila, masya-Allah. Rindukan Laila. Hak ni kata cinta ni. Tapi ulama terjemahkan, sebenarnya Majnun Laila ni, ini adalah gambaran seorang yang menulis syair tadi. Seorang lelaki yang cintakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seorang digambarkan Rasulullah ni seperti seorang perempuan yang dia cintai, maka dia bahasakan dengan bahasa Laila. Maka bila dia pergi ke maqam Nabi, dia akan kata, kalaupun tidak boleh melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam,
Cukuplah aku mencium dinding rumah Nabi SAW. Itu maksudnya. Kalaupun tidak boleh melihat Nabi SAW yang berada di bawah kubah, cukup aku melihat bumbung kubah tersebut pun jadilah. Walaupun aku lalu di tempat tersebut, aku terbau bau Laila. Yang terbau bau Nabi SAW. Masuk Madinah, bau Rasulullah SAW. Jadi terjemahkan Laila itu pada Rasulullah. Tapi digambarkan dengan bentuk untuk nak bagi dekat dengan hati dia, maka dia tukarkan nama Nabi itu pada Laila. Ada sebagian ulama terjemah gitu. Kalau sebenarnya ini bukan syair pada perempuan, ini syair kepada Nabi SAW. Saking rindu dia kepada Nabi, dia gunakan dengan perkataan yang pelbagai untuk menggambarkan kerinduannya seperti seorang lelaki rindukan perempuan. Ni. Jadi Sayyidina Abdullah bin Rawahah, Sayyidina Ka'ab bin Malik, Sayyidina Hasan bin Sabit radhiyallahu ta'ala anhu, ni antara orang-orang yang mana syair mereka ni memberi kesan yang kuat. Sehingga Nabi SAW membuat mimbar khas dalam masjid Rasulullah SAW. Satu mimbar khas ni macam ni untuk Sayyidina Sayyidina Hasan bin Sabit radhiyallahu anhu menendangkan syair memuji Nabi SAW. Ini qasidah. Ni mai zaman lah orang qasidah dalam surah marah. Ini bidah, dalalah. Zaman Nabi tidak ada benda begini. Tu Sayyidina Allah bin Sayyidina Hasan bin Sabit ada mimbar dalam masjid Nabi SAW. Tugas dia untuk nak memuji Nabi je. Tu masalah dia. Itulah qasidah waktu tu. Zaman lah ni adik-adik kita puji Nabi, ya hanana. Kami gembira, ni satu keuntungan bagi kami, ya hanana, keberuntungan bagi kami dengan hadirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apalagi kalau yang paling beruntung muka bumi kalau Nabi tidak hadir. Nabi hadir itulah satu beruntung pada muka bumi Allah Taala. Karena dialah, karena baginda Nabi lah alam ini diwarnakan oleh Allah Taala. Diletakkan warna hijau pada daun, letakkan warna biru pada laut, letakkan warna kaza-kaza. Jadi cantik alam ni kerana cantiknya Rasulullah SAW. Takkan tak beruntung tu. Ni mai zaman lah ni dia jadi kurang ajak dengan Rasulullah. Dia sebut puji Nabi sikit ni. Ada ni mengagung-agungkan lebih ni. Hak ni nanti takut jadi Syiah. Tendang bala apa tak. Hak yang duk bimbing ni siapa dia? Dia ingat juhala macam dengan dia. Ini masalah orang zaman lah semua berkenaan idea ulama. Taklah tu. Semua dia ulama habis. Kita kalau tak tahu tanya orang, jangan buat bala. Ni hak yang keluar dalam Twitter baru-baru ni. Hak duk kata Rasulullah, rambut Rasulullah apa semua kali. Apa semua apa ni zaman Nabi dulu, zaman Khilafah Utsmaniyah dulu. Apa nak tahu tak? Sultan Ahmad dalam Khilafah Turki Utsmaniyah. Dia kalau nak masuk bilik tempat simpan apa ni janggut dan juga kasut Nabi SAW, masa permulaan letak kasut Nabi, ibu tahu dia buat macam mana? Kasut letak atas kepala dia. Kasut Rasulullah letak atas kepala dia. Jalan, dia yang bawa. Ini khalifah pada waktu tersebut. Hormatnya dia dengan barang tinggalan Nabi SAW. Bawa. Masuk dalam tempat tadi. Ibu tahu di top kapi tu, kapi baru ni, di istana tu, tempat simpan rambut Nabi, tempat simpan jubah Nabi, tempat simpan pedang Nabi, tempat simpan macam-macam di situ. Bagan-bagan Nabi ni. Dibaca Al-Quran di situ live. Setiap hari 24 jam 24/7 dia panggil. Saya Inggeris sikit kan. 24 jam seminggu tak pernah berhenti ada orang baca Quran di situ. Bukan buka kaset masyari ke apa. Memang ada qari seorang akan baca Quran di situ 24 jam. Habis dia baca ganti orang lain tanpa berhenti. Selama ratusan tahun bapak tu. Tempat tu dalam istana tu hanya semata-mata untuk menghormati barang-barang tinggalan Nabi SAW. Berkat sungguh tempat tu. Kalau kita masuk dia rasa lain. Dia rasa zauq, dia rasa nur dalam tempat tersebut. Kerana bacaan Quran yang dibaca dalam tu dah ratusan tahun. Maksudnya kalau kata dia tu baca sampai mati, ada orang akan ganti dia. Sagi akan main pula orang lain. Shift 24 jam. 4 jam. Jadi bukan orang yang sama, tidak nak makan bila. Dia pun nak kena makan juga. Ni hormatnya mereka kepada barang tinggalan Rasulullah. Ya bapak ingat ni hak yang ditulis dalam kawan-kawan ni lah, ustazah-ustazah kita ni lah, tulis dalam Twitter, habaq kata Rasulullah SAW, betul ke ni apa ni, minum air celupan rambut Nabi SAW apa semua ni. Astagfirullah, lepas ni minum Maggi pula, makan Maggi celup dengan 30 juzuk Quran, Kutubus Sittah, Sahih Bukhari dia kata. Astagfirullah. Kita kalau tak tahu, tanya ke orang, tanya ulama. Jangan tanya ikut suka kita, jangan ikut dengan logik akal kita.
Sayyidina Khalid Al-Walid radhiyallahu taala anhu, bila ditanya macam mana kamu boleh menang perang setiap kali perang, maka dia keluarkan daripada ni topi perang dia ni ada helaian rambut. Dia kata, kerana ni aku perang. Dia kata, kerana ni aku menang perang. Rambut Nabi SAW yang sentiasa dibawa dan diselitkan di serban dia. Dia sanggup, kalau topi perang dia terjatuh, orang nak main pancung, dia pancunglah waktu tu, tak ada masalah. Yang penting dia kena ambil dulu rambut tadi dan cium dan letakkan balik di kepala, baru dia akan perang balik. Itu dia. Dia pun ingat nak pilih rambut Nabi, nak letak di top kapi tu, dia pun ingat pakai cabut-cabut rambut orang lah. Dia tengok, oh ni dia, okey. Tak. Saya sebut kan sebelum ni kan, dia bertest macam mana, suluh dulu. Nah, Asy-Syuqairi, seorang imam, salah seorang imam pada zaman Khilafah Utsmaniyah, disuluh dulu rambut tadi. Kalau ada bayang, ini bukan rambut Nabi. Rambut kita ada bayang, cuba ambil rambut kita selai, duduk dalam gelap, cuba kita suluh tengok. Ada bayang? Tengok tak ada bayang. Tak ada bayang tu mata kita silap kot. Nah, memang ada bayangnya, kan ada agak garis sikit. Bohonglah kalau tak ada bayang. Rambut Nabi tidak ada bayang. Soalan suluh tak ada apa. Ini rambut Nabi SAW. Maka disimpan, diberikan kewangan kepada orang yang simpan rambut Nabi tadi. Kalau Turki Utsmaniyah ni, kota kerajaan Turki Utsmaniyah sangat bagus pada permulaan lah. Pada pengakhiran kalau ibu bawa pergi tengok, Allahu Akbar, patut jatuh pun. Kita pergi ke top kapi, comel. Dia bagi kawasan rakyat, kawasan orang untuk bertemu dengan pemimpin kalau kata ada masalah. Kemudian kawasan Allah bersama raja. Kemudian kawasan larangan belakang. Itu tak boleh. Ada 4 bahagian top kapi. Masuk dari rakyat juga masuk dalam kawasan istana, nak jual barang apa semua dalam kawasan istana. Kemudian baru masuk pintu pagar, gerbang yang kedua, baru tu untuk jumpa kalau ada masalah apa. Itu kawasan parlimen. Ada parlimen dalam tu. Nah. Kemudian kalau nak jumpa dengan khalifah, maka ada satu tempat ni dalam bilik, masuk dalam kawasan tersebut, nak jumpa seman dengan raja. Cara nak bagi orang tak dengar dia seman dengan raja, dia buat macam mana? Dia buka pili paip ayak kat luar. Ada tempat buka pili paip. Buka pili paip tu, dia akan bunyi derah. Tak dengar dia seman apa dengan raja. Jadi dia akan cerita kat khalifah apa masalah apa semua kali, orang takkan dengar. Bijak sungguh. Dia punya susunan dia tu. Comel. Kena pi Turki. Kena pi tengok. Pi pergi orang terang bagi betul ya. Pi tengok saja datang apa datang ni tau. Tak ada orang terang tak kenal jugalah. Pi ke Dolmabahce Palace, tempat Kamal Atatürk duduk. Allahu Akbar. Baru nampak kenapa jatuh. 5 khalifah yang terakhir duduk di situ. Barat habislah. Masuk dalam tu dengan gambar orang perempuan, dengan gambar apa semua. Lepas tu pula ni, lukisan 3D. Saya ingat ukiran, rupanya lukisan 3D. Dia orang zaman dulu dilukis 3D. Dan Dolmabahce Palace tu dibuat di tempat Sayyidina Sultan Muhammad Al-Fatih tolak kapal dia naik atas bukit tu. Macam nak menang perang tu kan. Kota Istanbul tu tempat depa bubuh Golden Park tu. Golden Horn tu. Tempat tu yang menyebabkan orang tak boleh nak masuk. Sebab dia ada macam cangkok-cangkok yang menyebabkan kalau kata kapal lalu, dapat akan tarik yang tu, pecah kapal-kapal habis semua. Besar dia punya ni dia. Dia punya tali-tali rantai-rantai tu. Memang hebatlah. Tapi kalau akhirnya sebab Sultan Muhammad Al-Fatih, guru dia Aqsh Syamsuddin, satu malam melihat Sayyidina Abu Ayyub Al-Ansari, sahabat Nabi. Dia nampak dalam mimpi dia duduk di atas bukit di situ. Dia ada betul dia terjemahkan kepada anak murid dia ni. Selamat Al-Fatih dia kata, kena lalu atas bukit tu sebab aku nampak Selamat Al-Fatih Sayyidina Abu Ayyub Al-Ansari duduk atas bukit tersebut. Baru lalu atas bukit tadi. Ramai yang mati, ramai yang putus kaki dan sebagainya dalam perjalanan tersebut. Tapi tak apa, kami korbankan diri kami semata-mata untuk buka negara yang mana disebut oleh Nabi, la tuftahanna al-Qustantiniyah wa khairul amiru amiruha wa khairul jaysh zalikal jaysh. Nah, yang amir yang terbaik, pemimpin terbaik adalah pemimpin tersebut, dan rakyat yang terbaik, tentera yang terbaik adalah tentera yang dipimpin oleh pemimpin itu. Maka mereka termasuklah hadis Nabi SAW yang Nabi sebut 1000 tahun sebelum tu, maka mereka berjaya merealisasikan hadis tersebut. Nah, ini bawa semua kalau tengok balik. Dia ingat benda mudah kot nak buat gitu. Celuk rambut. Imam Ahmad Ibni Hanbal sentiasa setiap hari ni celuk rambut ni. Letak rambut dalam air. Kalau nak minum, nak makan, dia letakkan dalam air dan minum. Itu Imam Ahmad bin Hanbal. Tanyalah ulama sebelum keluar kenyataan. Kan nampak sangat kata kita tak erti. Nah. Dia bila jangan cakap banyak. Kita cakap banyak ni itulah. Lagi silap banyak. Jangan keluar kenyataan dulu. Jangan buat persepsi.
Saya tengok ni dah habis dah, cukup tu sikit-sikit. Esok pula. Sultan Ahmad bapak semua kalau pi ke apa ni? Blue Mosque. Kan? Masjid Sultan Ahmad tu. Kalau tengok dekat pintu gerbang dia letakkan ada tali apa ni rantai sini, kemudian rantai gini. Jadi ada yang bawa kami ni dia tanya, kenapa dia letakkan rantai ni? Dia tak tahu. Dia kata dulu sultan kalau mai masuk ke dalam masjid, dia naik kuda. Dia takut nanti kalau dia masuk dalam masjid dalam keadaan enggah, dia naik kuda, maka dia letakkan rantai itu sebab dia bila nak masuk dia akan teringat untuk tunduk bila masuk masjid. Dia. Maka dia akan tunduk dulu. Lepas tu dia letak rantai tu. Rantai tu sampai lah dah. Tak rantai besi tu. Jadi bila nak lalu naik kuda besar, kalau tak tunduk, sangkut kepala kat situ, maka dia akan tunduk untuk menghormati masjid Allah Ta'ala. Itu dia. Beradabnya mereka pada sebab tu Khalifah Utsman antara khilafah yang lama. Kerana mereka ni apa? Beradab dengan Nabi SAW. Sangat beradab. Dan kita insya-Allah kita jumpa esok. Esok pagi nak? Esok pagi tak? Esok pagi tak? Petang ni pun saya minta maaf. Petang ni tak ada juga. Petang ni sebab saya ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin.